Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan Fadil Tuan Guru kita Ustaz Hanafiah Abdul Razak, Sahabat Fadilah, para asatiza, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang akan mengikuti dan sedang mengikuti program kita secara live pada pagi ini, dan insyaAllah yang akan mengikuti program kita secara rakaman sama ada di FB ataupun di YouTube nanti insyaAllah. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala pada pagi yang berbahagia ini seperti biasa, seperti mana yang dijadualkan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita dalam kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam fasal iaitu Manzilah At-Tarf, iaitu manzilah yang ke-9 pada pagi ini. Dan saya pun rujuk tadi dalam bahasa Inggeris pun disebut lebih kurang bunyi at-tarf juga. Tapi macam mana nak sebut tarf, begitulah lebih kurang. Seperti biasa tuan-tuan, yang untuk slide yang kita akan bincangkan pada pagi ini ada disediakan link itu dalam FB dan tuan-tuan boleh muat turun slide ini. Dan kitab penuh kitab Manzumah ini tuan-tuan juga boleh download, muat turun daripada link yang telah kita sediakan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan membincangkan manzilah at-tarf, iaitu manzilah yang ke-9. Dan insyaAllah nanti selepas daripada sesi kuliah kita ini, ada sedikit pencerahan ataupun satu penjelasan ringkas daripada Tuan Guru kita berkaitan dengan fenomena gerhana yang akan berlaku pada hari Jumaat nanti insyaAllah. Okey, baik. Jadi untuk kita teruskan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, maka saya mempersilakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Hanafiah untuk meneruskan bacaan kitab Manzumatul Manazilul Qamar yang disusun oleh Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Faizal Jani, tak lupa juga kepada seluruh warga kerja Jabatan Mufti Negeri Perak, barisan ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi Selasa yang berbahagia ini ada ruang dan masih berpeluang untuk kita lanjutkan lagi perbicaraan kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Pagi yang berbahagia ini kita akan meneruskan pada fasal yang selanjutnya. Faslun Manzilatut Tarfi. Fasal membicarakan manzilah at-tarf sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustaz Faizal Jani. Manzilah at-tarf ini manzilah yang ke-9 daripada 28 manzilah. Ashabul Fadilah, Ustaz, Ustazah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi dengan melihat dan perhatikan kalam nazam
bait syair, rangkap-rangkap syair yang berkaitan dengan manzilah Artaf karangan Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa tarfu najmani bila tamwihi fawahidun akbaru min akhihi. Wa tarfu najmani bila tanwihi fawahidun akbaru min akhihi. Artinya, dan manzilah at-tarfu itu terdiri dari 2 bintang yang tidak begitu bergemerlapan. Maka sebutir bintang itu lebih besar dari saudaranya. Jelas apa yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani melalui rangkap syairnya berhubung tentang kedudukan manzilah at-tarfu, manzilah yang dibina oleh 2 bintang. 2 bintang, sebutir bintang lebih cerah daripada regunya yang lagi satu. Baik, kita teruskan lagi dengan bait syair, rangkap syair yang selanjutnya. Wa fi salatina minal burji yura tali'uhu bi fajrihi qad zahara. Wa fi thalathina minal burji yura tali'uhu bi fajrihi qad zahara. Artinya, dapat dilihat manzilah at-tarfu terletak pada bintang yang ke-30 dalam buruj as-saratan. Buruj yang dirupa bentukkan seperti seekor ketak. Kemunculan bintang at-tarfu ketika terbit fajar benar-benar dapat disaksikan. Dimaksudkan di sini kemunculan bintang at-tarfu itu ialah salah satu daripada 2 bintang. Kerana manzilah at-tarfu itu dibina dengan 2 bintang. Salah satu daripadanya yang terserlah dan yang satu lagi agak suram. Dengan kata lain, sukar kelihatan. Kita hanya mampu lihat salah satu daripada 2 bintang yang membina manzilah at-tarfu. Baik, kita lanjutkan lagi syarah yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani. Qauluhu wat-tarfu bi fathit ta wa sukunir ra wa bil fa wa huwa burujul asadi. Katanya Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani merujuk kepada kalimah kalam nazab rangkap syair at-tarfu wat-tarfu yang membawa erti manzilah at-tarfu dengan baris atas pada huruf ta, maka jangan dibaca tirfu, jangan dibaca turfu, dibaca tarfu. Dengan baris atas pada huruf ta dan baris mati pada huruf ra, maka jangan disebut at-tarafu, maka at-tarfu dan huruf fa. Manzilah at-tarfu ini berada di buruj al-asad.
berada di buruj Al-Asad. Baik, apa makna at-tarf? At-tarfu tu bahasa Arab, maknanya tatapan. Tatapan. Apa yang diperhatikan, apa yang dilihat, siapa yang perhatikan, siapa yang lihat. Buruj Al-Asad. Buruj yang 12, salah satu daripada buruj yang 12 itu adalah antaranya buruj Al-Asad. Buruj yang dibentuk dan dirupakan seekor singa. Bentuk yang, buruj yang tasyakul, tasawur, buruj yang dibentuk dan dirupakan seekor singa. Maka singa itu memerhatikan sebutir bintang berdekatan dengan mata singa itu sendiri. Maka ada dua bintang. Bintang yang merupakan mata bagi singa dan bintang yang berada sedikit di hadapan daripada mata singa tersebut. Maka bintang yang ada di hadapan mata singa itu adalah bintang yang dimaksudkan sebagai bintang yang cerah, bintang yang agak jelas, bintang yang membina manzilah at-tarfu. Oleh itu, dua bintang yang dimaksudkan. Pertama, bintang yang tidak jelas, tetapi itulah dia, bintang yang betul-betul berada di mata seekor singa. Singa yang kita kata buruj Al-Asad. Buruj, bentuk dan rupanya seekor singa, maka ada di situ bintang yang terletak betul-betul di mata singa tersebut. Bintang itu adalah bintang yang membina manzilah at-tarfu. Dan ada sebutir bintang yang lebih cerah, betul-betul berada di hadapan mata singa tersebut. Maka itulah bintang rujukan utama bagi manzilah at-tarfu. Sebab itu disebut at-tarfu. At-tarfu itu maknanya tatapan. Tatapan. Tatapan siapa? Tatapan singa. Yang dimaksudkan. Baik. Kemudian kita teruskan lagi syarah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani. Qauluhu najman ilah wa huma kaukaban khafiyan ahaduhuma akbaru min akhi mu'taridan minal janubi ila shimali wa ila shimaliha kaukaban akharan yajtami'ani ala murabbi'in fihi ta'yin wa huma ainal asad wa hadhihi suratuhu. Katanya merujuk kepada kalam nazam Asy-Syaikh Imam Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabahani, kalimah najman, iaitu manzilah at-tarfu, merupakan dua bintang yang tersembunyi kedua-duanya. Maknanya dua bintang ini tidaklah terserlah jelas dan nyata. Perlu diamat-amati baru nampak. Di mana salah satu daripada kedua bintang tersebut lebih besar daripada saudaranya. Dua bintang yang saya kemukakan tadi, maknanya bintang yang menjadi tatapan
singa tu lebih besar daripada bintang yang betul-betul ada di mata singa tu. Baik. Kedua-dua bintang tersebut terbentang daripada kutub selatan menuju ke arah utara. Daripada kutub selatan menuju ke arah utara. Dan ke arah utara pula terdapat 2 butir bintang yang berhimpun kedua-duanya membentuk 4 segi. Murabbi', 4 segi. Dan kedua-dua bintang tersebut merupakan 2 mata bagi buruj singa. Beginilah gambarannya. Nanti saya akan jelaskan lagi pada gambaran yang ditunjukkan. Baik. Kita lanjutkan kalam syarah yang dikemukakan oleh Al-Syaikh Ibn Hamad An-Nabahani. Qauluhu wa fi 30 ila akhir al-bait wa yatlu'u ma'ahu min nahiyati al-yamani baldatu al-tha'lab nujumun mujtami'atun wa yusamma al-saratan wa yatlu'u min fawqi at-tarfi nujumun sigharun tusamma أشفار الأثر ويطلع معه نجوم يقال لها العراصيب كهيئة الألف ataupun كهيئة الألف itu istilahnya. ويطلع معه من جهة الشام muakhiru sariri banati na'ish. Baik, terjemahannya katanya Al-Syaikh Ibn Hamad An-Nabahani merujuk kepada kalimah kalam nazam wa fi 30 dan terbit bersama dengan manzilah at-tarfu dari pihak negara Yaman arah selatan. Perhatikan, daripada pihak negara Yaman arah selatan. Apabila kita melihat merujuk kepada arah selatan, kutub selatan, ya, bintang yang disebut baladah tha'lab, iaitu beberapa bintang yang berhimpun. Nanti saya akan kemukakan. Dan dinamakan as-saratan dan terbit di bahagian atas manzilah atrafu itu beberapa bintang kecil. Dinamakan Ashfar al-Asad, bintang persempadanan 2 buruj. Buruj saratan, buruj yang bentuk rupanya seekor ketam, dengan buruj asad, buruj yang bentuk rupanya seekor singa. Jadi ada persempadanan antara 2 buruj, buruj saratan, buruj asad. Maka persempadanan ini biasanya kita sebut dengan istilah kawasan yang disebut sebagai nataka, dan kawasan dia, persempadan dia. Maka ada beberapa butir bintang yang mana ianya akan menjadi had persempadanan antara 2 buruj, iaitu buruj saratan dengan buruj asad. Istimewanya manzilah at-tarfu ini, berada
betul-betul di persempadanan antara dua buruj. Buruj Asad dengan buruj Saratan. Pun begitu, manzilah at-tarfu ini diperakukan berada dalam kawasan buruj Al-Asad. Dan terbit bersama-sama dengan manzilah at-tarfu itu akan beberapa bintang yang disebut Al-Arasib, seperti ekor. Saya akan kemukakan nanti. Kalau kita perhatikan, ada satu gugusan bintang bersebelahan dengan manzilah at-tarfu, arah selatan, kutub selatan, yang mana gugusan bintang ini dia bukan daripada gugusan buruj, dia bukan buruj, tapi dia gugusan bintang-bintang. Dengan kata lain, beberapa bintang yang dihimpunkan, dihubungkan apabila dibentuk dan dirupa, tasyakul dan tasawur, dia akan bentuk ular air. Ular air itu, Al-Arasib itu maknanya ular air. Ular air. Bukan ular di darat, ular di dalam laut. Maka ular dalam laut itu disebut Al-Arasib. Yang jelas tak nampak rupa bentuk ular tu, tapi yang jelas ekor dia. Uluf dia tu, ekor dia tu jelas. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Baik, itu antara bintang-bintang sokongan kepada manzilah at-tarfu, iaitu Al-Arasib. Dan terbit bersama-sama dengan manzilah at-tarfu itu sebutir bintang daripada pihak negara Asyam arah utara. Muakhar Sarirul Banat Na'ish. Ini kita biasa, iaitu Banat Na'ish ni ada dua, iaitu nanti saya akan tunjukkan Adabul Akbar, Adabul Asghar. Adabul Akbar itu kita mudah sebut beruang. Jadi ada dua ekor beruang, beruang besar, beruang kecil. Adabul Asghar, beruang kecil ni ekor dia betul-betul jadi bintang kutub utara, bintang qutbi, bintang kutub utara. Itu adalah Adabul Asghar, beruang kecil. Adabul Akbar, beruang besar ini, beruang besar ni maknanya dia betul bersebelahan dengan beruang kecil. Beruang kecil tu ekor dia itulah ada bintang tepat sebagai bintang kutub utara. Jadi bersebelahan dengan manzilah at-tarfu, arah ke utara, kutub utara, adanya Adabul Akbar, iaitu bintang yang bentuk rupanya seekor beruang yang besar. Jadi beruang ni dia ada 4 bintang. 4 bintang pada dalam rupa bentuk beruang tu ada 4 bintang. Dan 4 bintang ni telah diberi nama khusus, iaitu Banatun Na'ish, usungan. Ada 4 bintang tu, 4 bintang itu, 4 tu maknanya dirupa bentukkan seperti usungan. Itu yang kita hairan. Dalam rupa bentuk bintang wajah seekor beruang, di bahagian badan beruang tu ada 4 bintang. Tapi 4 bintang tu kalau dirupa bentukkan, dia 4 bintang itu bentuknya seperti
usungan. Pengusung mayat. Pengusung mayat yang diusung oleh 2 anak perempuan. 4 anak perempuan usung mayat bapa dia yang terkorban. Dibunuh oleh pembunuh upahan seorang panglima yang disebut Suhaib. Itu cerita dia. Baiklah. Minta Ustaz Amri gerakkan. Gerakkan slide. Teruskan. Baik, terima kasih. Kita perhatikan. Manzilah at-tarfu terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim panas. Di pertengahan musim panas. Permulaan musim panas 21 Jun. Maka pertengahan musim panas, kerana musim panas akan berlangsung selama 3 bulan. 21 Jun, 21 Julai. 21 Ogos, 21 September selesai. 22 September dah masuk. Kita kata musim menduruk. Jadi pada tarikh 2 September, pada tarikh 2 September, di pertengahan nak masuk ke penghujung musim panas. Pertengahan, melepasi pertengahan sebelum di penghujung musim panas, iaitu tarikh 2 September 2021 jam 6.02 pagi, kedudukan di Pulau Bangkor. Kalau kita perhatikan ufuk kaki langit sebelah timur. Kaki langit sebelah timur. Kaki langit sebelah timur. Kalau tuan-tuan perhatikan slide yang saya tunjukkan berdasarkan aplikasi Stellarium, perhatikan dulu garis ufuk yang berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau. Kemudian perhatikan garis membujur berwarna merah. Itu adalah dairatul kusufiyah ataupun khatul kusuf, garis terbit terbenam matahari. Begitu juga garis berwarna biru, khatul istiwa. Maka di situ adanya mata angin tepat 90 darjah sebagai syarqun, timur. Kalau perhatikan betul-betul di atas garis ufuk berwarna hijau berdekatan dengan garis membujur berwarna merah, ia ada tanda bulatan. Ada tanda bulatan, maka titik yang nampak di situ adalah bintang yang membina manzilah at-tarfu. Bintang yang membina manzilah at-tarfu itu adalah salah satu bintang. Kerana manzilah at-tarfu itu dibina oleh 2 bintang. Ini adalah salah satu daripada 2 bintang yang dimaksudkan. At-tarfu. Jadi at-tarfu di sini, bintang ini bukannya mata. Bukannya mata bagi singa, tapi dia adalah tatapan. Maknanya berada sedikit di hadapan mata singa. Baik. Mohon Ustaz Amri gerakkan lagi. Gerakkan slide yang selanjutnya. Alhamdulillah. Baik. Manzilah at-tarfu terbit di ufuk timur ketika terbit fajar, maksudnya waktu subuh, melepasi pertengahan musim panas sebelum sampai di penghujung musim panas pada tarikh 2 September 2021 jam 6.22 pagi, iaitu 20 minit selepas terbitnya fajar. Fajar terbit, masuknya waktu subuh di Pulau Bangkor 6.2 minit, 20 minit kemudian.
20 minit kemudian, maka waktu itulah kita mudah melihat fajar 20 minit selepas dia terbit. Begitu juga untuk mencerap bintang At-Tarfu ini. Salah satu daripada bintang yang menjadi rujukan manzilah At-Tarfu. Ya, kalau tuan-tuan perhatikan paparan yang ditunjukkan, kita perhatikan dulu garis ufuk berwarna hijau berdekatan juga dengan garis membujur berwarna merah, khatul kusufiyah. Ada tanda bulatan. Tanda bulatan itulah, ada setitik, itulah titik bintang. Bintang yang membina manzilah At-Tarfu. Kalau kita perhatikan data yang diberikan, ya, pada tarikh 2 September 2021 jam 6.22 pagi, kedudukan di Pulau Pangkor, bintang At-Tarfu ini pada ketinggian 5 darjah 26 minit 48 saat. Maka boleh kita katakan menghampiri 6 darjah. Pada ketinggian hampir kepada 6 darjah. Maka waktu ini adalah waktu sesuai untuk kita melihat kemunculan bintang At-Tarfu yang membina manzilah At-Tarfu. Baik, mohon digerakkan lagi slide yang selanjutnya. Terima kasih. Apabila ditasyakul, dibentuk, iaitu kita kata bintang-bintang itu dihubungkan dengan bintang-bintang yang lain garis lurus. Dihubungkan bintang-bintang itu dengan garis lurus, maka dia akan membentuk namanya tasyakul. Dan barulah tasawur digambarkan. Kita baru nampak gambaran seekor singa. Nampak gambaran seekor singa. Tuan-tuan perhatikan gambaran seekor singa. Jadi bintang yang betul-betul ada di mata singa itu tak jelas. Baik kat situ ada bintang tu, tapi tak jelas. Yang hanya jelas adalah bintang tatapan, iaitu berada di depan sedikit daripada mata singa itu. Itu adalah salah satu bintang yang membina manzilah At-Tarfu. Sebenarnya dia ada 2 bintang. Bintang yang ditandakan dengan bintang yang tepat berada pada mata singa itu. Tapi dah dijelaskan bahawa dua-dua bintang ni adalah bintang yang tersembunyi. Dengan kata lain, sukar untuk dilihat. Pun begitu, salah satu lebih besar. Dengan kata lain, bintang tatapan tu lebih besar. Baik, minta digerakkan lagi. Minta digerakkan lagi, terima kasih. Setiap hari manzilah At-Tarfu akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Jadi ada error di situ. Setiap hari bukan manzilah An-Nasrah, setiap hari manzilah At-Tarfu. Setiap hari manzilah At-Tarfu akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Baik, kalau kita perhatikan pada tarikh 2 September 2021 jam 6.02 pagi, bintang yang menjadi rujukan manzilah At-Tarfu pada ketinggian 0 darjah 52 minit. Maknanya hampir 1 darjah. Boleh dianggap 1 darjah. Keesokannya pula, iaitu 3 September. Jam yang sama, 6.02 pagi. Di lokasi yang sama, Pulau Pangkor. 1 darjah
45 minit. Kita kata menghampiri 2 darjah. Jelas, maknanya setiap hari manzilah at-tarfu ini akan berganjak sebanyak 1 darjah. Maka 30 hari 30 darjah. Pun begitu, yang perlu kita ingat bahawa peruntukan yang diberikan kepada setiap manzilah untuk beroperasi 13 hari, 13 malam. Hanya ada satu manzilah saja, manzilah Al-Jabahah, yang ditambah kepada 14 hari 14 malam. Pun begitu, dalam pengajian kita tidak mengambil kira berdasarkan purata. Kadang-kadang ada manzilah itu berdasarkan pemerhatian menggunakan kaedah hitungan. Manzilah tu 6 hari. Ada manzilah yang 10 hari. Ada manzilah yang operasinya mencecah sampai 20 hari. Tinggal lagi mengambil kira purata. Kerana 28 manzilah. 28 manzilah, setiap manzilah per kapita dia 13 hari 13 malam. Maka 28 darab 13 bersamaan dengan 364 hari. Maka setahun 365 hari berdasarkan takwin matahari. Oleh itu kena tambah lagi 1 hari. Maka manzilah Al-Jabahah telah diundi untuk penambahan 1 hari. Saya hanya menyatakan maknanya di sini purata. Setiap manzilah itu diperuntukkan 13 hari 13 malam. Barulah nanti cukup pusingan setahun bagi matahari. 365 hari. Kenapa cerita matahari? Kerana rujukan ini berdasarkan waktu fajar. Waktu fajar adalah nilai kepada matahari. Baik. Mohon digerakkan. Gerakkan lagi. Berakhirnya manzilah at-tarfu dengan terbit bintang Al-Jabahah di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Ianya dapat diperhatikan pada tarikh 15 September 2021 jam 6 pagi. Maksudnya waktu subuh di Pulau Pangkor. Maka kalau kita perhatikan betul-betul pada slide itu, perhatikan pada garis ufuk berwarna hijau. Garis ufuk berwarna hijau berdekatan dengan garis yang membujur berwarna merah. Khatul kusufiyah. Maka ada sebutir bintang yang ditandakan dengan bulatan. Itu adalah Al-Jabahah. Itulah dia. Bintang yang menjadi rujukan utama kepada manzilah Al-Jabahah. Maka pada tarikh 15 September 2021 jam 6 pagi, maksudnya waktu subuh di Pulau Pangkor, terbitnya bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah Al-Jabahah. Maka berakhirlah waktu operasi bagi manzilah at-tarfu. Oleh itu manzilah at-tarfu hanya beroperasi 2 September hingga 14 September. Maknanya cukuplah sekadar 13 hari 13 malam. Cukuplah 13 hari 13 malam. 15 September
serah baton, serah tugas. Memanglah bintang tu ada lagi jelas. Ya, tapi kerana dah ada manzilah yang lain terbit, sah diserahkan tugas kepada manzilah yang selanjutnya, iaitu manzilah al-jabahah. Baik, mohon digerakkan. Gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Bila kita perhatikan, bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah at-tarfu. Ya, pada tarikh 2 Oktober. Pada tarikh 2 Oktober 2021, kedudukan di Pulau Pangkor pada jam 5.51 minit pagi. Bulan tu nampak ada bulan Al-Qamar. Tuan-tuan perhatikan Al-Qamar. Dekat mana Al-Qamar tu? Al-Qamar tu betul-betul ada dekat ujungnya As-Saratan. Buruj As-Saratan yang dibentuk dan dirupakan seekor ketam. Ada bulan dekat situ. Al-Qamar. Dan bulan itu betul-betul berada di hadapan bintang yang menjadi rujukan utama kepada manzilah at-tarfu. Maka kita kata bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah at-tarfu. Bulan yang telah terbit berada di ufuk timur. Bulan yang terbit di ufuk timur berada di manzilah at-tarfu pada tarikh 2 Oktober 2021 jam 5.51 pagi. Dengan kata lain, bulan berada di manzilah at-tarfu. Bulan berada di manzilah at-tarfu. Juga disebut terbit terbenamnya bulan berlatar belakangkan manzilah at-tarfu. Terbit hinggalah terbenamnya bulan berlatar belakangkan manzilah at-tarfu. Baik. Sekiranya kita perhatikan secara global, keseluruhan, kerana apa yang saya nyatakan kepada ashabul filah, ustaz-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap manzilah ini dia ada bintang-bintang sokongan. Dia ada bintang-bintang sokongan. Dia ada bintang-bintang sokongan. Jadi, kalau kita belajar falak dalam kaedah mantik, dia akan sebut dua perkara. Yang pertama, sirah dan fikrah. Sirah, rupa bentuk. Fikrah, konsep. Apabila ada rupa bentuk begini, maka ada konsepnya begitu. Baik. Maka antara istilah-istilah yang kita akan belajar dekat ilmu falak, antaranya istilah qaimah. Qaf, alif, hamzah, mim, ta marbutah. Qaimah. Qaimah. Isim fa'il. Daripada qawama. Qaf, waw, mim. Qawama. Berdiri. Qawama tu berdiri. Jadi qawama jadi qama, yaqumu, qama, yaqumu, asluhu qawama, berdiri. Isim fa'ilnya qaimah. Isim fa'ilnya qaimah, yang berdiri. Ada satu lagi istilah namanya qamah. Qaf, alif, mim, ta. Qamah. Kalau qaimah itu isim fa'il. Ada lagi istilah qamah yang nisbah bagi badan, kita kata kerangka. Kalau disebut
Qamatul insan. Qaf, alif, mim, ta bermarbutah. Qamatul insan. Kerangka tubuh badan manusia. Kalau ilmu falak lah, kita ada belajar istilah qamah. Qa'imah tu tiang. Qa'imatul istiwa, tiang istiwa. Qamah tu kerangka dia. Dengan kata lain, apabila disabitkan sesuatu manzilah, maka dia ada kawasan dia, kawasan manzilah. An-nataq dia ni, dia ada kawasan dia, dan dia ada qamah, kerangka yang membina dia. Qamah. Jadi di situ mesti ada bintang sokongan. Bintang sokongan. Maka bintang sokongan ini akan merujuk di sebelah utara dan di sebelah selatan. Jadi kita pergi dulu di sebelah selatan. Kalau kita pergi di sebelah selatan, cuba perhatikan dekat situ ada tulisan As-Saja. Alif, Lam, Shim, Jim, Alif, Ain. As-Saja. Ini maknanya merujuk kepada keberanian, gugusan, bintang-bintang. Dia bukannya buruj, tetapi dia gugusan bintang, kawakibus sabitah. Dan dia ni kalau digabungkan, tasyakul, tasawurkan, itu yang bentuk ular air. Ular air maknanya dalam bahasa Arab al-arasib. Alif, lam, ain, ra, alif, sin, ya, ba. Al-arasib yang saya kemukakan tadi dalam syarah yang diberi. Ni. Jadi ini antara gugusan bintang sokongan kepada manzilah at-tarfu. Baik. Jelas. Manakala di sebelah utara, perhatikan di sebelah utara. Di sebelah utaranya kita akan dapati ada dekat situ Adabul Akbar. Adabul Akbar. Adabul Akbar. Beruang besar. Beruang besar. Dekat beruang besar tu, itu yang ada bintang 4 segi. Betul-betul dekat bahagian perut beruang, pergi ke punggung beruang. Ada 4 bintang tu. Kalau 4 bintang tu kita perhatikan dia seperti usungan. Diusung oleh 4 orang anak perempuan. Diusung mayat bapa dia yang dibunuh oleh As-Suhail. Nampak tak dia? Kalau kita perhatikan pula di sebelah kutub selatan. Ada kita kata bahtera. Bahtera. Ada bahtera tu. Dekat situ ada bintang Suhail, panglima upahan yang berani. Dia pergi daripada kutub selatan, dia pergi ke kutub utara, bunuh. Maka si anak perempuan, walaupun anak perempuan dituntut bela, dia usung mayat bapa dia tu. Tu cerita dia lah. Maknanya sanggup. Sama ada tercapai atau tidak, itu cerita kita kata bangsa Arab zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam. Jadi manzilah at-tarfu ini dia ada kekuatan di sini. Dia ada bintang sokongan dia. Yang merujuk kepada kedudukan kutub utara, kutub selatan. Shimali, Yamani. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kembali kepada Ustaz Faizal Jani. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan berkaitan dengan manzilah kita pada pagi ini, iaitu manzilah at-tarf. Okey.
Cuma Ustaz, sebelum kalau kita nak pergi kepada apa yang telah pun kita sebutkan tadi, nak bincang sikit pasal gerhana yang berlaku ni. Nilai yang kita lihat kepada setiap manzilah ini adalah ketika mana dia terbit, ketika mana bersamaan dengan waktu fajar. Ya. Okey. Ada tak Ustaz, nilainya pula ketika mana ia terbenam di barat? Manzilah ini terbenam. Tadi terbit, dia terbenam. Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ustaz Fazal Jani ini telah dibahas oleh Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini, wafat pada tahun 682 Hijrah, dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Jadi maknanya ni cerita 800 tahun yang lalu Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, dia akan bahas kepada kita dua nilai. Nilai waktu terbit fajar dan nilai waktu terbenam matahari. Tapi dia akan ceritakan waktu terbit fajar, maka disitulah menjadi rujukan terbitnya manzilah. Dan ketika manzilah ni terbenam pula, dibahaskan. Baik, apa yang nak dibahaskan? Kenapa merujuk kepada waktu terbit fajar? Waktu terbit fajar ni lebih kepada soal permulaan musim. Musim tanam tanaman dan musim untuk ternakan. Tanaman, ternakan. Permulaan. Bila dia nak mulakan? Contohnya at-tarfun. Kalau kita merujuk kepada kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, terbit aja manzilah at-tarfu, maka masyarakat Arab di zaman dulu, sama ada di Mesir maupun Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, Syam maupun Iraq, mereka akan memulakan kerja-kerja memetik buah kurma dan buah anggur. Diseiring, kurma pun dipetik, anggur pun dipetik. Bila sebaik sahaja terbitnya manzilah at-tarfu, itu istimewa. Manzilah at-tarfu itu. Habis yang tadi soal terbenam tu akan merujuk kepada apa? Terbenam itu dia akan merujuk kepada bilakah berakhirnya sesuatu, kita kata tempoh nak menanam, nak tanam gandum, kerana ada 60 jenis gandum. Zaman itulah 60 jenis gandum. Jadi dia nak tanam gandum ni bila waktu berakhir nak tanam. Jadi seperti kita ada di Perak, padi 40 hari, padi Taiwan. Bila tarikh terakhir nak tanam? Bila tarikh terakhir? Lepas tarikh tu dah tak boleh tanam. Jadi itu makna terbenam. Terbenam akan merujuk kepada tarikh akhir, sama ada penanaman, penternakan, begitu juga memetik hasil buah-buahan, tarikh terakhir untuk menyemai di tapak semayan atau nilai yang mereka jadikan sebagai rujukan. Dengan kata lain, kalau untuk terbit fajar ini detik permulaan, detik mula
Maka terbenam itulah detik akhir. Bila tarikh akhir tu. Istilah yang diberikan dalam ilmu falak disebut iban. Iban tu detik bermula. Detik berakhir tu ifan. Dia akan tengok pula bila dia berakhir terbenam. Tu berakhirlah untuk sesuatu penanaman, penternakan ataupun mengambil hasil tanaman ataupun hasil ternakan. Dia begitu juga. Ternakan dia pun dia boleh tahu. Maknanya waktu-waktu dah sampai masa untuk disembelih kambing, disembelih unta. Dia kalau kerana bila kita kata kita ni duduk di Malaysia, kita tak terikat dengan waktu. Kerana iklim kita adalah panas lembap. Panas ni lembap sepanjang tahun. Inilah tidak seperti mereka itu masyarakat di Eropah. Mereka memang kesuntukan waktu. Kesuntukan waktu. Mereka survive. Jadi mereka betul-betul menjaga waktu. Sebab itu dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Khaldun menyatakan orang yang hidup di 4 musim ni dia aklu zaid. Dia punya akal dia lebih sikit. Idea lebih. Dia tak macam orang duduk di panas lembap. Dia cocok dinding maybank, termuntah, lepas tu dia tunggu naik 44. Dia malas-malas pun naik 48. Standard. Itu je. Lepas tu lepak-lepak pun dapat LPC juga. Alhamdulillah. Dia tak macam orang yang hidup 4 musim. Dia memang waktu dia tu memang ya Allah. Ketat. Waktu dia ketat. Waktu dia ketat. Maka dia menyediakan 2 nilai. Iban, detik permulaan untuk suatu operasi. Ifan, detik berakhir untuk suatu operasi. Maka sebab itu bintang akan menjadi rujukan. Mungkin kita bertanya, tak payah rujuk bintang je lah. Kita rujuk tarikh je lah. Tak, bagi mereka itu penting bintang tu. Kerana bintang tak pernah menipu. Cukup masa dia terbit. Kalau orang ni, dia kata nak online pukul 9.30. Tak muncul pun orang. Itu orang tak boleh jadikan sebagai rujukan. Bintang, cukup masa terbit. Cukup masa terbenam. Dan bila bintang tu terbit, kita boleh faham terbit dia situasi macam mana. Oh, situasi bintang ni begini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Kita ada satu soalan bonus ni Ustaz, ataupun tambahan sikit kepada perbincangan kita yang berkaitan dengan kitab Manzumah ni. Iaitu mungkin ada kena insya-Allah pada hari Jumaat ini 15 Rabiul Akhir 1443 bersamaan dengan 19 November 2021 pada hari Jumaat akan berlaku gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra. Kalau diikutkan kiraan ataupun hitungan, kita menyangkakan bahawa gerhana bulan tersebut akan berlaku lebih kurang sama ketika mana bulan terbit. Ketika mana bulan terbit, ketika itu dah berlaku gerhana penumbra tu pada hujung-hujung dah. Dan dia akan tamat dalam sekitar jam 8.03 malam. Jadi lebih kurang dalam sejam sajalah kalau kita ini hitungan di Ipoh, mungkin di Johor lebih kurang samalah ataupun di sekitar Semenanjung ni lebih kurang sama. Cuma Ustaz mungkin boleh dapatkan sedikit ulasan berkaitan dengan gerhana bulan penumbra ini yang dia pun berlaku kalau dalam konteks kita di Semenanjung Malaysia ni berlaku ketika mana bulan terbit, ketika itulah berlakunya gerhana bulan penumbra ini. Dan ada orang bertanya Ustaz, adakah harus untuk kita laksanakan solat sunat gerhana ketika mana gerhana bulan penumbra ini berlaku? Jadi mungkin boleh insya-Allah dapatkan sikit ulasan daripada Fadil Tunggu kita atas peristiwa gerhana yang akan berlaku pada hari Jumaat ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih atas persoalan yang dikemukakan oleh Ustaz Faizal Jani. Saya merasakan ini adalah sejarah. Peristiwa yang bersejarah.
Kerana apabila peristiwa yang bersejarah, maka saya minta Ustaz Faizal Jani sebagai Ketua Bahagian Falak, Ketua Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Perak dapatkan fatwa. Kenapa saya menyatakan perkara ini? Kerana inilah ni satu-satunya sejarah di mana gerhana bulan yang dijangkakan berlaku pada 19 November 14 malam 15 Rabiul Akhir. 14 malam 15 Rabiul Akhir, hari Jumaat, dapat disaksikan oleh umat Islam di bumi Sabah. Bumi Sabah akan dapat saksikan. Boleh berhubung dengan Ustaz Juman di Sabah. Mungkin Ustaz Juman tak melepaskan peluang akan membuat iaitu kita kata ceramah. Jadi Sandakan, Lahad Datu, Kota Kinabalu, boleh katakan semua negeri Sabah akan dapat lihat gerhana bulan. Khususnya pada jam 6.30 petang. 6.30 petang, kita kat Semenanjung belum terbenam matahari lagi. 6.30 petang di Sabah dah gelap dah. Sabah 1 jam lebih awal daripada kita. Jadi 5.53 dah maghrib dekat Sabah. Johor Bahru 6.53 6.52 maghrib. Jadi orang Sabah akan dapat perhatikan gerhana bulan ini pada jam 6.30 petang di Sabah. Penduduk Sabah akan perhatikan 1/4 wajah bulan itu gerhana. 1/4 wajah bulan itu gerhana. 1/4 wajah bulan itu gerhana. Sampailah persempadanan Sabah Sarawak, maka tak semua orang di Sarawak akan dapat lihat. Tapi kita kata persempadanan Sabah Sarawak sebagai kecil Sarawak tu akan dapat juga melihat gerhana bulan 6.30 petang. Mereka dapat perhatikan 1/4 daripada wajah bulan tu gerhana. Kucing saya rasa tak dapat lihat. Kenapa? Kerana kita dapati bahawa apa yang jelas pada jam 6.52 minit petang, jam 52 minit petang, bulan keluar daripada bayang gelap. Bayang gelap bayang gelap bumi dalam bahasa Arab disebut Al-Dhil. Bayang gelap bumi dalam bahasa Arab disebut Al-Dhil. Dalam bahasa Inggeris disebut Umrah. Jadi 6.52 minit petang, 53 minit petang, waktu itulah matahari terbenam, waktu itulah bulan terbit. Kalau di Johor Bahru, matahari terbenam 6.53, 6.52. Matahari terbenam aja, bulan terbit. Nampaklah wajah bulan. Tapi bila bulan tu nampak pada pukul 6.53-54 malam, bulan telah keluar daripada bayang gelap. Umrah. Bulan berada di bayang nipis. Bayang nipis dalam bahasa ini disebut penumbra.
dalam bahasa Arab disebut shibhudzil. Shibhudzil. Maka tak nampak. Tak nampak. Dengan kata lain, seluruh penduduk di Semenanjung tak nampak. Kalau Sarawak tu sebahagian Sarawak, mungkin Kuching ada harapan, mungkin tak nampak juga. Tapi boleh katakan sebahagian daripada Sarawak nampak dan Sabah boleh nampak. 6.5 Sarawak, Sabah dah nampak. Jadi kenapa saya nak minta Ustaz Faizal Jani maknanya minta fatwa? Kerana kita dalam satu matlab ada pada keterangan dalam kitab fiqh, maknanya kita ni dituntut solat sunat gerhana bulan apabila ada di tempat dalam matlab kita ni yang nampak. Yalah, berdasarnya detik itu detik gerhana bulan. Tetapi sebab itu saya dalam takwim yang saya bina, saya tak tulis gerhana. Kerana pada waktu matahari terbenam, bulan tu terbit 6.52, 63. Bulan tu dah keluar daripada bayang gelap. Keluar daripada bayang gelap. Umrah. Azib. Bulan berada di bayang nipis. Bayang nipis memang mata kasar tak nampak. Tak nampak. Bulan tu macam biasa. Gerhana bulan apabila bulan tu berada dalam bayang gelap bumi. Umrah juga disebut azib. Tapi bila bulan dah berganjak daripada umrah ke penumrah, iaitu bayang nipis, daripada azil berganjak kepada shibhudzil, bayang nipis, memang tak nampak gerhana. Persoalannya, ada ulama fiqh menyatakan kalau dalam satu matlab tu berlaku gerhana, contohnya Sabah nampak, Sarawak nampak, kita dah boleh. Bila Ustaz Jaman pun telefon, dah nampak. Ataupun Ustaz Ghazali beritahu, kami dah nampak. Kita pun jam pukul 7. 7 malam. 7 malam maknanya kita pun habis sembahyang. Kita pun, contohnya lah kalau di Johor Bahru, 6.52 azan. Dia habis azan, sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, Ustaz Jamal pun dah beritahu, kami dah nampak. Jadi lepas sembahyang fardu maghrib, adakah masyarakat di Johor ni boleh menunaikan solat sunat gerhana? Kerana pada hakikatnya gerhana tu berlaku. Tinggal lagi tidak dapat dilihat di Johor Bahru, begitu juga di seluruh Semenanjung Malaysia, kerana bulan itu beralih kedudukan daripada bayang gelap azil kepada bayang nipis shibhudzil. Kalau mengikut pandangan ulama falak, bulan tetap mengalami gerhana. Tinggal lagi gerhana itu mampu dilihat atau tidak mampu dilihat. Gerhana yang dilihat apabila gerhana itu dalam situasi bulan berada dalam bayang gelap umrah azim. Itu yang saya nak beritahulah supaya dapatkan fatwa benda tu. Kalau fatwa menyatakan tak apalah, orang Sabah je lah semayang, Sarawak je lah semayang, jadi kita tak payahlah. Istilahnya begitu. Ini kita cerita dari segi itu, tapi ada nilai yang saya nak cerita lagi sikit yang Ustaz Faizal jadi. Ini adalah sejarah. Sejarahnya apa? Kerana kali ini gerhana bulan paling lama. Gerhana bulan paling lama. Gerhana bulan akan disaksikan di pulau-pulau di lautan Atlantik. Hinggalah sampai ke New York. Hinggalah sampai kepada Oklahoma, Texas, tengah Amerika Syarikat. Hinggalah sampai kepada California, Los Angeles, barat Amerika Syarikat. Hinggalah lautan Pasifik. Hinggalah Hawaii.
hinggalah Filipin nampak gerhana bulan tu. Jadi maknanya kalau tengok dari segi lautan, lautan Atlantik, lautan Pasifik dan laut Sulu, sebahagian sahaja daripada laut Cina Selatan. Yang lain pun tak nampak. Selat Melaka tak nampak, Laut Hindi tak nampak, Laut Arab tak nampak, itu Afrika. Jadi kalau nilai global ni, ini adalah sejarah. Maknanya gerhana bulan yang dapat dilihat dalam tempoh yang paling lama. Ya, memanglah semua orang kata gerhana bulan ni kita boleh tengok selagi malam. Selagi malam. Tapi tempoh bulan tu berada dalam fasa umrah. Bulan berada dalam bayang gelap tu agak lama. 3 jam tau. Lamanya dia dekat bayang gelap tu. Sejarah. Jadi 2-3 orang kawan dah WhatsApp saya. Saya pun tanya, cuba diperhatikan. Dia kata, ya, macam Ustaz cakap daripada laut Atlantik Amerika, utara, tengah, Latin, Pasifik, sampailah kita kata Filipin, Sabah, sebahagian Sarawak, Semenanjung tak nampak. Belum. Wallahu a'lam bissawab. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi ini dapat satu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan berkaitan dengan gerhana dan juga berkaitan dengan manzilah yang telah pun kita bincangkan tadi, itu manzil At-Tarf. Memang kalau setakat semakan ringkas saya Ustaz, memang kalau ikutkan di Sarawak, maknanya kalau di Sarawak tu memang boleh katakan keseluruhan Sarawak pun boleh nampak gerhana tersebut, termasuklah di Kuching. Dia dapat melihat gerhana separa. Dan kalau ikutkan data, maknanya kedudukan bulan yang berada pada kedudukan apogee, iaitu dalam lebih kurang 404,371 km jarak daripada bumi ke bulan dalam keadaan apogee, itu menyebabkan gerhana, kalau ikutkan data penumbra, lebih kurang dalam 6 jam 1 minit 35 saat. Fasa umrah pula adalah selama 3 jam 28 minit 24 saat. Jadi itu yang seperti mana Fadil Tunggul kita sebutkan bahawa gerhana bulan yang berlaku pada kali ini, Jumaat ni, adalah gerhana bulan yang lama, berlaku hampir lebih daripada 6 jam fasa penumbra, dan fasa umrah lebih daripada 3 jam, lebih kurang 3 jam setengah lah. Tapi oleh kerana kita di Semenanjung Malaysia ni dapat melihat gerhana itu ketika fasa penumbra dan hampir-hampir berakhir pun, dan ketika itu pula dia rendah di ufuk pula Ustaz. Jadi memang mencabarlah untuk buat sarapan, kecuali sahabat-sahabat kita yang berada di Sabah dan Sarawak yang dapat lihat, dan peluang untuk melihat itu lebih baiklah berbanding dengan di sebelah Semenanjung. Ala kulli hal, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan yang diberikan tadi, dan juga berkaitan dengan manzilah kita yang telah pun kita bincangkan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti program kita pada pagi ini, terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus bersama dengan kuliah kita pada pagi ini dan yang akan mengikuti secara rakaman. InsyaAllah kita akan bersiaran langsung nanti juga pada waktu yang sama pada minggu hadapan, hari Selasa. Dan insyaAllah moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat menyebarkan video dan juga rakaman dalam FB dan juga dalam YouTube ini secara lebih luas kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak dapat mengikuti program kita secara live. Dan moga-moga ilmu yang dapat kita kongsikan, kita ambil daripada tuan guru kita, dapat kita manfaatkan, dapat kita sebarluaskan insyaAllah. Terima kasih sekali lagi pada Fadil tuan guru kita, Ustaz Nafiah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akhiri dengan kalimah yang mulia. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi